Selamat pagi dari negeri di bawah Bayu. Terima kasih kepada anda juga yang telah pun setia dengan Selamat Pagi Malaysia, dan kini pula kita berada di negeri Sabah. Tentu sekali kita ingin bawakan kepada anda cerita tentang inisiatif yang dijalankan yang membuka peluang baharu kepada golongan B40. Semuanya dalam sini ada cerita. Dulu daripada lembaga LIJS hanya kami peserta untuk yang Panore. Sekarang ni dalam seminggu, dalam 2 hari di lembaga untuk Manuri, 4 hari di sinilah, 3 hari sana, 4 hari sini. Begitu sajalah cara dia. Saya di sini sebagai sensus kira penanaman nanas dalam satu blok tu. Bagi saya dapat peluang pekerjaan yang dekatlah. Ya, itu dia antara peserta yang menyertai program inisiatif pendapatan rakyat. Tentu sekali kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai inisiatif ini. Dengan itu kita bersama dengan tetamu istimewa kali ini, Tuan Sabdil bin Tanjung yang merupakan pengurus besar Lembaga Industri Getah Sabah LIJS. Tuan, apa khabar? Syukur, alhamdulillah. Selamat pagi, Tuan. Terima kasih. Di awal pagi ini terima kasih kerana sudi bersama dengan kita, kerana kita ingin mengetahui sebenarnya inisiatif yang dijalankan ini. Mungkin untuk permulaannya boleh Tuan kongsikan kita mengenai latar belakang program ini dan apakah matlamatnya, bagaimana pula LIJS berperanan di dalam program ini? Terima kasih Jovi. Dan sebenarnya Kampung Ghana bukanlah satu kawasan baru bagi LIJS. Kita telah pun bersama-sama dengan komuniti Kampung Ghana ini sejak 2013 apabila kita melaksanakan projek agropolitan penanaman getah seluas 1,500 hektar. Dan pada masa ini getah-getah tersebut telah pun matang dan penduduk Kampung Ghana menjadikan ini sebagai satu sumber pendapatan asas. Jadi kita melaksanakan projek penanaman nanas ini pada tahun 2013 dengan hasrat untuk kita memberi satu sumber pendapatan kedua kepada penduduk Ghana, dengan hasrat agar pendapatan mereka ini akan meningkat dan akan meningkatkan taraf hidup mereka. Dari segi peranan LIJS terlibat dalam keseluruhan rantaian operasi, daripada kita membersihkan kawasan, menyediakan kawasan, tebang hutan, buat jalan, sehingga kita membekalkan input-input pertanian seperti benih nanas, anak benih nanas, baja racun rumpai. Yeah. Dan tidak setakat kita bersama-sama menyelenggara kawasan ini, tetapi kita juga melaksanakan tanggungjawab pemasaran. Jadi kita tanam bersama penduduk Kampung Ghana, kita jaga ladang ini bersama penduduk Kampung Ghana, dan kita memasarkan hasil yang dikeluarkan daripada kampung ini, sama ada pasaran tempatan ataupun pasaran antarabangsa. Wah, itu dia antara peranan yang penting sebenarnya LIJS bertindak. Dari segi penyertaannya pula, bagaimana sambutan penduduk kampung terhadap program ini, dan kalau Tuan boleh kongsikan kita berapa ramai peserta yang telah menyertai program inisiatif ini, Tuan? Ya, syukur penglibatan penduduk kampung sangat menggalakkan, dan ini juga memberikan semangat yang lebih tinggi kepada LIJS untuk melihat program ini berjaya. Kerana tanpa komitmen penduduk kampung yang sangat-sangat jitu, agak sukar sebenarnya untuk kita melaksanakan projek ini. Penduduk kampung melihat projek ini sebagai satu peluang. Satu peluang untuk meningkatkan pendapatan, dan satu adalah peluang kepada para belia untuk menceburkan diri dalam pekerjaan. So, projek ini menyediakan peluang pekerjaan yang ramai kepada komuniti Kampung Ghana. Dan setakat ini dalam fasa 1 kita baru baru melaksanakan fasa 1. Yang terlibat lebih kurang 180 orang. Dan baki dia lagi
lebih kurang 330 orang akan terlibat di fasa 2 yang juga sedang kita bangunkan sekarang. Ya. Okey, itu dia menggalakkan sekali sambutan yang cukup baik diterima dari pihak LIGS sendiri. Bagaimana sebenarnya memastikan golongan B40 dan juga miskin ini benar-benar mendapat manfaat daripada projek ataupun program ini, Tuan? Pertama, dia memberi manfaat langsung kepada peserta. Yang mana peserta ini kita ambil sebagai pekerja dan kita membayar mereka insentif harian. Dan mereka boleh memperolehi sehingga 2,000 sebulan. Yang kedua, selepas satu pusingan lengkap, contoh macam fasa 1 tadi, selesai dituai dan kita akan memberikan dividen kepada setiap peserta. Wow. Ya. Okey, ini dia antara yang dapat kita bawakan kepada anda, nenas prosesnya. Dan kalau Tuan boleh kongsikan, kita difahamkan juga bahawa buah-buah nenas yang dihasilkan dari projek ini juga telah pun menembusi pasaran antarabangsa hingga ke Timur Tengah. Boleh Tuan kongsikan bagaimana LIGS boleh menembusi pasaran ini? Ya, Jovi, kita telah memasarkan buah-buah nanas kita ke setakat ini telah sampai ke Arab Saudi. Wow. Dan masih lagi di tengah laut ke Bahrain. Wah. Dan, waktu ini, Tuan? Ya, sekarang ini masih di tengah laut. Wow. Dan satu potential buyer kita akan datang petang ini dari Dubai. Sebenarnya lembaga industri getah Sabah agak dalam keadaan yang bernasib baik. Kerana kita telah mempunyai satu jaringan pemasaran di peringkat antarabangsa melalui perniagaan getah kita. Yeah. Jadi jaringan ini kita tinggal kembangkan sedikit lagi untuk kita menembusi ataupun menemui pihak-pihak yang tepat di negara-negara tersebut. So sekarang ini kita memberi tumpuan kepada Timur Tengah. Walaupun memang kita ada permintaan daripada Jepun yang juga sudah pernah melawat kita punya ladang, serta daripada Bangladesh. Cuma dengan keadaan keluasan yang kita ada sekarang ini, kita kira Timur Tengah saja dulu. Sebab kita takut nanti kita terjanji lebih-lebih, kita tidak boleh penuhi. Tapi sekarang ini nampak kayak sambutan pasaran antarabangsa sangat bagus. Sangat-sangat cemerlang sebenarnya, Tuan. Dan masih lagi terpaksa lagi pun tunggu sebentar untuk mendapatkan peluang ini untuk kita pasarkan nanas pula. Okey, kita tahu untuk mendirikan semuanya ini, untuk projek semua ini mempunyai cabaran-cabaran yang tidak kurang hebatnya. Betul, kalau Tuan boleh kongsikan kita secara rangkumannya cabaran dan seterusnya, apakah rancangan dan juga saranan LIGS sendiri untuk waktu yang berbaki ini, Tuan? Bukan mudah untuk kita melaksanakan penanaman nanas di satu kawasan yang berbukit bukau ini, Jovi. Ya. Sehingga pada masa ini kita tidak ada satu SOP yang kemas bagaimana kita menanam di kawasan yang curam. Jadi kita terpaksa mencari jalan sendiri macam mana kaedah kita menanam, dari segi layout, dari segi barisan nanas, macam mana melintangkah, menegakkan. Jadi akhirnya kita telah dapat menemui satu kaedah yang terbukti berjaya kita buat sekarang ini. Dan ini saya rasa memerlukan satu penerokaan. Dan terpaksa banyak membaca, kita tengok di Filipina bagaimana dorang melaksanakan di Semenanjung bagaimana, dan kita rangkumkan keseluruhan. Dan saya berharap projek-projek peningkatan pendapatan rakyat seperti ini wajar diberi satu tumpuan, terutama oleh kita punya penduduk kampung. Penduduk kampung ataupun masyarakat kita wajar memberi satu sokongan yang tidak berbelah bahagi. Kerana projek ini adalah untuk mereka, untuk komuniti kita. Itu dia. Mungkin kata-kata terakhir dari Tuan sebelum kita berakhir. Apa kata-kata terakhir Tuan untuk projek yang akan datang lagi? Kita berharap agar projek-projek sebegini diberi tumpuan di kawasan-kawasan yang
yang kita boleh katakan sebagai poket ke poket kemiskinan. Seperti di Kota Marudu, yang mana Kota Marudu ini adalah termasuk di dalam 8 daerah termiskin di Sabah ini. So kita juga berharap selain daripada komitmen agensi, jabatan dan kerajaan, kita sangat perlukan komitmen daripada komuniti kita, masyarakat kita untuk terus menyokong, terus melibatkan diri supaya projek-projek begini berjaya dan dapat memberi sumbangan kepada komuniti kita, terutama di luar bandar. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan. Itu dia Tuan Sabdil atas perkongsian yang cukup bermanfaat ini. Jelas bahawa usaha bersepadu ini akan dapat atau memberi peluang komuniti setempat untuk membuka peluang ekonomi baharu kepada mereka. Baiklah, itu saja yang berprakir untuk kita. Sini ada cerita. Terima kasih kerana menyertai dengan kita dalam waktu 10 minit ini. Dengan itu, kita kembali semula bersama Syu dan juga Ridwan.